Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin وفقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إلى العالمين. قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر lahu ma taqaddamat bi zambi. Sadaqah Rasulullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, saat ini dan ketika ini kita diberi keupayaan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, yang mana pada hari ini dapat kita bertemu Ramadan yang ke 18 ke 17 18 Ramadan. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dalam perjalanan kehidupan kita ini Allah masih memberi keupayaan, peluang dan ruang pada kita dalam kehidupan, yang mana kita menjalani Ramadan pada tahun ini berbeza pada tahun-tahun yang sudah. Jadi alhamdulillah, kesempatan yang ada ini Allah masih memberi keupayaan, peluang pada kita untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita menjadikan sifat hamba yang benar-benar merasakan melakukan amal ibadah yang sebaik-baiknya, dan kita untuk berusaha dalam kehidupan kita bagaimanakah amalan, terutama puasa yang kita jalani ini, puasa yang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kenapa tuan-tuan dalam perjalanan hidup kita ni, Nabi ada menyebut pada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'. Ramainya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi hanya sekadar mendapat lapar sahaja. Sebab itu, sejauh manakah
amalan ibadah kita ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan sampai kita ini melakukan amal ibadah kita ni rugi. Sebab itu bila mana melihat daripada apa yang kita lakukan, amalan yang kita buat ini adalah perlunya ilmu. Ilmu yang menjadi keutamaan dalam kehidupan kita ini. Sebab itu ilmu itulah yang membezakan antara sifat diri kita benar-benar melakukan amal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dengan sebab amal ibadah kita, dengan sebab kita berpuasa ini, moga-moga menjadikan sifat diri kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Pasal apa? Allah menyebutkan pada kita, yang maksudnya menyebut dalam ayat Al-Quran dalam ayat 183 menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maknanya kita ni melaksanakan amal ibadah kepada Allah Ta'ala perkara yang diwajibkan. Bahkan perkara yang diwajibkan itu menjadi satu keutamaan, ada ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu menjadikan sifat kita orang yang takwa kepada Allah, bukannya orang yang rugi. Rugi dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan pada kita, siapakah golongan yang rugi setiap kali bertemunya Ramadan. Jadi kita ni dah puasa, dah sampai pertengahan dan nak ngejar kepada 10 yang akhir daripada Ramadan. Bagaimanakah sifat diri kita yang benar-benar kita raih kasih sayang Allah ataupun tidak? Kadang-kadang orang puasa milu puasa wae. Ya dah. Ikut puasa saja. Mula-mula puasa dia punya aura dia puasa. Kata nak puasa ni sembahyang tarawih, penuh masjid, penuh surau tuan-tuan. Tapi dia bila kata nak penghujung ni tuan-tuan, nak 10 akhir, makin suwi, wang ni bodoh renek. Wang ni bodoh renek. Uang makin kurang. Ya tak? Tak, tapi saya yakin dan percaya tempat sini penuh aja macam hari Jumaat juga. Agaknya lah. Tapi kalau serupa juga ispoto wai sami mawon. Ya tak? Baik, ini benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam arti kata kita ni dalam amal ibadah perlunya ada ilmu. Jadi ingin saya kongsikan bersama siapakah golongan yang rugi setiap kali bertemunya Ramadan. Golongan yang pertama, mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan. Kini dah bau pertengahan Ramadan, dah hari yang ke-18. Kan? Bagaimanakah amalan yang dilakukan? Mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan, tetapi membiarkan hari-hari Ramadannya berlalu begitu saja tanpa amal yang manfaat. Ni tuan-tuan, kita ni dah alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dibagi puasa. Puasa ni kalau umur 70 tahun hidup diberi puasa, mungkin puasa tu bertemu puasa dah 55 kali puasa. Agaknya lah tolak 15, 55 kali puasa. Bagaimanakah nilai puasa yang selama mana hidup umur 70 tahun dah 50 kali jumpa Ramadan. Ada tak? Kadang kita ni Ramadan tuan-tuan, Ramadan kita ni kerana hidup mewah makan. Ada tak? Pasal apa? Kita tak rasa bahawa sesungguhnya kita makan ni, kita berlapar ni tak mengenangkan bagaimanakah hidup orang yang susah. Kan, kain pagi makan pagi, kain petang makan petang. Sebab itu pentingnya pada kita ini, bagaimanakah sifat diri kita itu tadi. Bila mana kita ni dah diberi nikmat oleh Allah SWT sepanjang kehidupan kita ni, umur dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bagaimanakah kita menggunakan sisa-sisa kehidupan kita yang kita benar-benar melaksanakan puasa yang sempurna. Tanpa, kalau kita ni puasa tapi tak buat amal apa pun, yelah, sanggup lapar, tak makan, tak minum, tapi sembahyang waktu, tiap-tiap waktu azan berkumandang,
Wis orang ngerti wae, orang teko mari masjid. Iya tuan-tuan, sama aja pasal apa? Hidupnya tadi tak ada ilmu. Sedangkan amal ibadah yang kita buat ni, amal yang sunat digandakan kepada amalan fardu. Amalan fardu digandakan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Tuan-tuan kalau melihat daripada apa yang Nabi sebutkan, antara amalan fardu dengan digandakan 700 kali ganda. Sembayang tarawih rame teko, sembayang waktu orang belum teko. Kan pelik tu kan. Sembayang tarawih ramai bagi, tetapi sembayang fardu Pak Bilal, Pak Imam, Tuk Siak yang teko. Adalah jemaah 2-3 orang. Tapi sini tak, sini bagus. Subuh penuh ni. Penuh mana? Agaknya lah pasal aku tanya apis lah, penuh agak tak penuh. Subuh penuh. Tak penuh. Dah bagi 2 kawasan. Tu alasan tu. Tak apa. Yelah, sebahagian ni dah keluar. Tapi sebab itu dalam erti kata kita ni, kalau sifat kita memandang kepada amal ibadah itu semata-mata kerana Allah, maka dia akan jadikan puasa itu benar-benar melakukan amal ibadah. Makna apa cara sekalipun kita kena usahakan untuk kita datang, ya kan? Sembahyang 5 waktu kita ni kan, bukan sembahyang waktu ni time bulan lain kita pergi. Sembahyang waktu ni kadang kita tak pergi pula. Ada setengah tempat tu kadang-kadang maghrib ramai, bulan biasa kena sembahyang, kena datangnya Ramadan, maghrib orang naik wang, masjid tak ada orang, kan? Ada setengah tempat tutup pulaknya, maghrib tak ada orang. Pasal apa? Masing-masing buka kat rumah. Tu tuan. Jadi dalam erti kata ilmu tu tuan-tuan, kita kena usahakan. Bagaimanakah dalam kehidupan kita, walaupun kita ni buka kat rumah, lari juga pergi masjid sembahyang, kan? Kena usahakan. Bukan kata tak boleh. Kalau kita buka kat rumah ni, al-maklum menjelakan, kang dah lepas makan harap ngerokok pula. La ilaha illallah. Kita lambat weh. Tu yang jadi lambat tu, kan? Itu antaranya lah tuan-tuan. Jangan biarkan sifat diri kita ini Ramadan berlalu begitu saja tanpa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kedua, golongan yang rugi setiap kali bertemunya Ramadan, mereka yang menunggu-nunggu waktu berbuka puasa tanpa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah di saat-saat mustajabnya doa. Ni tuan-tuan, kita ni kadang-kadang waktu nak buka puasa, Allahu Akbar kan, contoh kata 15 minit nak buka puasa, nak doa apa? Ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kan? Waktu nak berbuka ni kadang-kadang anak cucu kita ni sibuk tengok TV. Ya, lambat nak buka puasa, tengok TV lah, ya kan? Tak terlepas juga neneknya pun tengok, atuknya pun tengok, nak nemankan cucu nak buat macam mana, kan? Silap. Itu silap sebenarnya. Pasal apa? Waktu berbuka itu antara 15 minit atau 20 minit, waktu yang sangat mustajab. Sekurang-kurangnya doakan, kita minta betulkan iman kita ni kan. Kita minta kepada Allah. Minta apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Diulang-ulang kali. Ni. Sebab itu jangan lepaskan peluang. Kita ni puasa 1 hari suntuk, tak makan, tak minum, sanggup bertahan sampai jangan batal puasa, tapi kita ni rugi. Ruginya itu keadaannya. Kita membiarkan masa itu berlalu begitu saja. Jadi dalam arti kata kita ini, bagaimanakah untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam arti kata kita ini kepada Allah, maka jadikanlah sifat kita ini orang yang benar-benar meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang ketiga, siapakah golongan yang rugi? Setiap kali datangnya bulan Ramadan, mereka yang bangun untuk bersahur. Pagi tadi kita bangun sahur tuan-tuan kan, kita sama-sama bangun sahur. Mereka yang bangun sahur semata-mata
tanpa beramal dan mendirikan solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Maknanya kita bangun sahur ni tuan-tuan, jangan bangun nak makan sahur aja, rugi. Sebab itu ulama menjalankan pada kita ini sifat diri kita untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya kita ini berusaha untuk bangun pagi ni sekurang-kurangnya. Sekarang sahur pukul 5.41 habis imsak kan. Maknanya pukul 5 paling kurang tu pukul 5 dah bangun. Itu kalau malas-malasnya lah. Kalau rajin mungkin pukul 3 atau pukul 4 pagi. Tapi al-maklum aja, makin Ramadan makin kuat kerja ni, jadi kesel. Kesel dia turu aja lah, tertidur lah. Sadar-sadar Allahu Akbar, bini kejut, bangun sahur, bangun aja makan, tanpa melakukan sembahyang sunat 2 rakaat, rugi tuan-tuan. Sebab itu kita ni dilatih. Sebab itu nak latih diri ni kedai ilmu, kan? Kita ni bangun pagi, jangan tunggu kita ni nak nunggu pukul 5, nunggu azan, lambat. Bangun pagi ni makna pukul 4.30 pagi ke 4 pagi kita dah bangun dah mempersiapkan diri kita ni nak mengadu kasih dengan Allah. Allah sangat berbangga-bangga dengan hamba-Nya yang sentiasa memanggil-manggil akan nama-Nya. Ni tuan-tuan, kalau kita duduk kan, bersunyi diri kan, berkhulwat, panggil Allah, Allahu Akbar. Kita dengan manusia kadang sanggup berkasih, dengan manusia bercinta berkasih sayang bukan main. Tapi bagaimanakah nak meletakkan kasih, mengadu kasih kita dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam erti kata kita ni, dalam amal ibadah kepada Allah, jadikanlah sifat untuk meraih kasih sayang kepada Allah. Kita ni melakukan amal ibadah tanpa memandang keberadaannya Allah, bahawa sesungguhnya hati kamu terhijab. Sebab itu setiap langkah kerja kita buat ini, setiap semuanya Allah. Pasal apa? Allah yang memberi keupayaan pada kita. Kalau kembali kepada tauhid tadi, sifat diri kita ni kudrah, iradah, ilmun, hayat, samak, basar, kalam, kan Allah punya. Tanpa Allah memberi pada kita, maka mana mampu kita untuk melakukannya. Sebab itu kita memandang kepada Allah. Kalau kata kita ni kudrah kita ni kuatnya kita Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak kuat kita, tak mampu nak puasa. Ya kan? Kita nak bangun malam, nak tahajud dan sebagainya, kalau kita Allah tak bagi, nak kuat? Tak. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan ibadah kita. Ya, kadang tuan-tuan, kadang orang tertipu macam dia rasa hebat, bangun malam tahajud sembahyang sampai berpuluh-puluh rakaat. Siap tanya orang, kau sembahyang malam tadi tahajud berapa rakaat? Aku tak mampu 2 rakaat. 2 rakaat aja. Aku tiap malam 10 rakaat tak miss. Allahu Akbar. Jangan tertipu dengan amalan kamu. Pasal apa? Itu dia rasa diri, keakuan diri. Rasa apa? Itu kadang-kadang orang yang ibadah ni dia riak. Dia rasa baik dengan apa yang dia buat. Dia tak memandang kepada Allah. Sebab itu dalam dikata, jadikanlah sifat kita tadi orang yang sentiasa merayu, merintih, bermadu kasih dengan Allah. Sifat dari kita ni, itu antara, kalau kita tak buat begitu, rugi kita ni jadi melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, siapakah golongan yang rugi ketika setiap kali bertemunya Ramadan? Mereka yang dikurniakan nikmat yang berlebihan tetapi bakhil untuk bersedekah dan menjamu orang yang berbuka puasa. Allahu Akbar. Bila sebut hal yang demikian ni tuan-tuan, bulan Ramadan adalah merupakan, jangan lepaskan 1 hari pun kita ni tak bersedekah. Ya tak? Kita diwai nikmat koros kuasa banyak sangat, dah terlebih-lebih. Ya tak? Jadi kita ni jangan lupa bagian kita untuk orang lain. Bila kata sebut harta ni tuan-tuan, mana harta kita ni?
Yang kita kerja bertahun, yang kita simpan dekat bank tu duit kita ke? Belum tentu. Belum tentu. Pasal apa? Dia sebut tentang harta ni, kalau hanya sekadar kita makan, dia jadi apa? Jadi najis. Itu je. Dia akan tak jadi manfaat pada kita. Dia belum menjadi harta kita lagi. Harta kita yang kita cari berpuluh-puluh tahun sampai kita pencen, kan? Kalau kata itu harta kita, iya ke? Belum tentu juga. Bila kata mati, 1 sen pun tak bawa. Harta kita ke? Belum tentu. Kita silap-silap yang kita tinggal banyak tu bukan untuk kita, untuk anak bini kita, untuk orang lain. Itu kalau anak kita ingat kita, ini duit harta abah ni banyak ni kan. Ini kan kalau duit ni tak bagi ke abah balik macam mana? Tapi kalau untung kalau anak yang dididik dengan agama tahu nak kembalikan kepada arwah kan, tapi takut dibuat beli lain. Tu mana harta kita? Belum tentu. Dan untuk akhirnya harta yang kata kita punya ni setelah mana disedekahkan, itu baru harta kita. Jadi oleh kerana kentong dah bunyi ni, maknanya kon aku mandek, kentong dah bunyi ni, kentong masuk. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hanya sekadar inilah yang dapat saya kongsikan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam perjalanan kehidupan kita ini Allah memberi sifat kasih sayang pada kita untuk meneruskan amal ibadah kita sebaik mungkin untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi kita ni dah nak sampai pada penghujungnya Ramadan, tetamu nak meninggalkan kita. Macam mana perasaan kita tuan-tuan? Kan Ramadan inilah tempat kita untuk kita melakukan amal sebaik mungkin supaya dalam perjalanan hidup kita ini mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak mampu tuan-tuan, tak tahu entah hari ini entah besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi sebelum Allah panggil kita ni, sebenarnya kita ni menunggu panggilan daripada Allah bila saat ketikanya nanti, kan? Jadi sebelum kita ni dipanggil, sebelum kita dijemput oleh Allah Taala, peluang yang ada inilah untuk menjadikan manalah tahu mungkin ini Ramadan terakhir untuk kita. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita semua ini dalam golongan yang dalam kasih sayang Allah Ta'ala, yang mana Allah janjikan semuanya yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari keperluan hidupnya ilmu, bahawa sesungguhnya hidupnya itu Allah memberi jalan-jalan nak menuju ke surga. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dalam golongan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekadar dulu yang termampu untuk perkongsian kita akhiri dengan tasbih kafrah dan suratullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina al-insana lafi lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. Sadaqallahu azim. Dan kalam yang mulia wa baitaf wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.